Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Bagaimana hujung minggu anda? Hari ini hari Minggu. Doa saya agar anda sentiasa sihat ya, saudara Hazri Adam, saudara Mustafa Ilyas, saudara Alma Jubin. Begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim. Waalaikumsalam. Sentiasa saya mendoakan agar anda semua berbahagia, tambah-tambah hari ini hari Minggu, bercuti dengan keluarga. Ya, saudara Mizi Baharudin, Hafiz Wan Basirun, apa khabar? Saudara Pendekar Mata Satu. Salam. Mek gapo? Tak tahulah saya. Saudara Pendekar Mata Satu. Saudara Awi Anwar, Zamari LC, Papa Hafiz. Apa khabar saudara? Doa saya sentiasa anda bahagia. Supaya kita menjalani kehidupan dengan keluarga. Saudara Amir Roger, Syarul Azam. Waalaikumsalam dari Kota Baru. Syarul. Kota Baru macam mana? Hujan ke? Ada air lagi tak? Saudara Acik Warisan. Kena godam. Salam untuk seluruh keluarga Malaysia. Saudara Abdul Arifin, Saudara Arifin Abdul Halim. Puan Mira Harun, Zamari Elsi, Ruby Din. Ruby ni saya sentiasa mendoakan anda bahagia sebab dia hadir bersama pasangannya. Nampak bahagia. Santunilah, rawatlah cinta kasih bersama family anda. Saudara Art Tag, Waalaikumsalam dari Kedah Art ya. Saudara Haji Afa, Haji Azhar belum mana. Apa khabar Tuan Haji? Moga sehat. Saudara Zubir Bakar, Abu Nem, Muhammad Karya Ahmad. Waalaikumsalam. Moga salam dari Taiping ya. Taiping ni musim-musim begini telah hujan geraknya. Saudara Zainal Mino, Saudara Hafiz Ikwan. Begitu juga dengan Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Bera, Pahang. Mudah-mudahan warga Pahang terhindar segeralah daripada wabak ataupun bencana banjir lagi ya saudara. Saya tahu warga Pahang tengah berada dalam kemelut kehidupan. Baik saudara, saya minta maaf kerana tak dapat memberi pencerahan selanjutnya tentang nama-nama yang hadir pada malam ini kerana banyak perkara yang akan kita santun malam ini saudara. Baik. Seperti biasa, saudara Jerry Chia daripada Kuching, Sarawak. Seperti biasa, hari ini hari Ahad, saudara 16 Januari 2022 yang merupakan hari yang ke-669. Sudah 669 hari negara kita ini dicengah oleh virus corona. Menurut laporan saudara Rio daripada Universiti Melaya, sempat dihantar petang tadi kepada saya, dia kata hari ini ada sedikit pengurangan, tak banyak kurangnya, kerana jangkitan hari ini adalah 3,010 orang, semalam 3,074 orang. Jadi jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah 2,808,347 orang saudara, dan kematian semalam adalah 19 orang. Sebab itu saya katakan bahawa kita harus berusaha lah. Yang mana perlu ambil vaksin. Tapi yang paling penting, vaksin itu bukanlah segala-galanya, tetapi yang paling penting, Puan Teratai Selasih dari Kelantan, terima kasih. Yang paling penting adalah kita menjaga kebersihan diri. Kalau tiada keperluan, kita tak perlu kita nak bertemu dengan orang. Tak payahlah kita nak apa ini orang kata nak berjumpa, kerana bagi saya lah dalam keadaan sekarang ni, kita jaga diri kita. Balik rumah, kalau kita keluar mana-mana, bersihkan diri kita, sabun tangan, dan kalau boleh mandi, bersihkan diri. Hanya kita menjaga diri kita. Saudara? Dan jika saya melihat dari segi laporan yang dibuat oleh saudara Rio kepada saya tadi, kerana dengan jangkitan hari ini 3,010 orang, artinya untuk bulan Januari ini, sudah 47,063 orang warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya katakan berhati-hati saudara ya. Terima kasih saudara Rio atas laporan yang saya terima, dan seperti biasa kita masuk sedikit e-commerce bagi mereka yang punya produk ataupun barangan yang mahu diwawarkan. Hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar ni dia sibuk dengan dia punya haruman setangi Al-Bakur. Bila dibakar, satu rumah bilik anda jadi aroma yang mewangi seperti kita berada di Tanah Suci Mekah. Serta aromanya seperti dalam Masjid Nabawi rasanya. Segar saudara. Beliau juga ada menjual ataupun barangan berupa parfum. Parfum macam-macam parfum lah dari Timur Tengah. Semua ini datangnya daripada
Emirat Arab, saudara, bukan daripada Malaysia. Tapi penghasilannya adalah daripada pati kayu gaharu, saudara. Saya menggunakan produk Amir Al-Khud. Itu Al-Khud. Arab panggil gaharu ni Al-Khud. Kayu khud. Saya pun tak tahu apa maksudnya. Sebut aja lah sebab tengok tu Amir Al-Khud. Memang bila saya pakai, aromanya merasakan badan segar, wangi sepanjang hari, saudara. Kalau tak dibasuh 3 hari, dibasuh setengah jam buat habis. Saudara juga boleh bermesan rendang tok produk ibunya ataupun bahulu berdal. Dekat-dekat Naraya ni saya rasa tentulah banyak pesanannya. Pesan dari awal. Ada saudara Duan Zain, booster keempat pula dah. Sabar saudara, insya-Allah sila beri pencerahan. Kalau tak dapat berjumpa dengan menghubungi Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017 711 4300, 017 711 4300, dan jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi saudara yang tinggal di persekitaran kawasan Lembah Kelang, berhubungilah dengan saudara Syauqi di talian 012 357 5703 untuk mendapat bekalan buah-buahan, kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Buah-buahnya manis dan harganya murah. Buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Ini untuk di Lembah Kelang. Jadi, produk terakhir kita adalah Popiah Sirih Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Sedap dimakan, kadang-kadang mengasyikkan. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 untuk mendapatkan produk itu Popiah Sirih Lady Maria. Saudara, itulah setakat ini yang sempat saya berikan e-commerce. Baik saudara, seperti biasa kita bermula dengan salam impian moratorium saudara. Dan saya bermula dengan naluri kehidupan. Lupa. Jangan tinggal ni naluri kehidupan. Naluri kehidupan kita ini tentang sambungan cerita yang disampaikan oleh sahabat saya, Datuk Rahim, melalui WhatsApp group daripada Datuk Abdul Rahman Bakar. Agak saya terpanggil untuk menceritakan ini kerana agak menyentuh perasaan saya. Kerana dalam catatannya itu dia kata satu ketika, satu hari dia pergi berjalan-jalan dengan seorang temannya di bandar, dan dia melihat ada seorang lelaki tua berjalan dalam keadaan yang cedera, terhencut-hencut. Rupanya lelaki itu adalah peniaga sayur. Sayur-sayur yang dijajanya itu bukanlah sayur yang segar, tapi sahabatnya itu terus membeli. Dia beli sayur itu walaupun sayur itu kekuning-kuningan, ada berlubang-lubang, dan dia beli 3 ikat sayur tu, membayar dengan harganya. Jadi kemudian mereka pun berlalu. Jadi sahabat saya ni bertanya pada kawannya tu, kenapa abang beli sayur tu? Apakah nak makan? Dia kata memanglah saya tak boleh dah makan, kerana sayurnya dah layu, kemudian berlubang pula, kekuningan. Tetapi dia kata kalau saya tak beli sayur ni, tentulah lelaki tua tadi tidak akan mendapat rezeki. Apalah salahnya kita beli? Hiburkan hati dia sedikit katanya. Menyadari keadaan begitu, maka lelaki tersebut pergi berjumpa balik dengan lelaki tua itu untuk membeli lagi sayur-sayuran yang dijual oleh lelaki tersebut. Dengan lelaki gembira, lelaki tersebut tu mengatakan bahawa minta maaf lah, dia kata sayur-sayur ini kurang segar kerana saya tidak berkeupayaan untuk menyiram dengan air kerana saya dah tua, jauh daripada perigi. Saya juga tidak berkemampuan untuk menabur racun serangga. Jadi apa yang ada inilah yang saya jualkan. Maka lelaki itu pun berlalulah, meninggalkan lelaki tua itu dengan sedikit kegembiraan. Dia kata syukurlah, paling tidak ini adalah rezekinya. Jadi intipati pada cerita ini saudara, sebenarnya kita boleh menggembirakan orang kalau kita dalam keadaan kita berkemampuan. Jadi janganlah kita melihat kadang-kadang kakak jual nasi lemak. Saya lihat pula sekarang ni nasi lemak ni dia bungkus begitu pun dah mula pula orang kata nasi lemak apa ini immunity lah sebagainya. Jangan begitu saudara ya. Nasi lemak itu kalau kita ada duit, kita ada rezeki, belilah. Jadi supaya dapat menghiburkan kakak-kakak yang berniaga, yang berjajan di tepi jalan, jual kuih, goreng pisang dan sebagainya. Jangan kita pandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Kerana sekurang-kurangnya mereka berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Jadi kitalah yang mampu untuk memajukan ataupun memberi satu kegembiraan. Memang kegembiraan itu adalah milik Allah SWT. Dan kita kalau boleh harus berusaha untuk menjadi penyampai
Saudara kena ingat saudara, ya, tiap-tiap rezeki yang kita beri itu datang daripada Allah SWT, bukan daripada kita. Dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi penyambung kepada rezeki yang didatangkan daripada Allah SWT kepada siapa saja yang seharusnya menerima rezeki tersebut. Jadi saudara berusahalah untuk menjadi seorang insan kamil, insan yang hatinya bersih. Saudara, itulah, terima kasih Datuk Rahim, terima kasih Datuk Rahman Bakar kerana mengizinkan saya mengambil culipan daripada WhatsApp grupnya untuk dijadikan tentang cerita naluri kehidupan kita. Saudara, dan hari ini catatan mutiara kata oleh saudara Hibil Hasan. Cikgu Hibil, dia kata segala yang bersifat manusiawi itu pasti akan mundur jika persoalan kemanusiaan tidak ditingkatkan. Jadi kita ni adalah manusiawi, hidup yang tidak kekal, saudara. Jadi segala yang bersifat manusiawi itu pasti akan mundur jika persoalan kemanusiaan tidak ditingkatkan. Itulah kata-kata mutiara kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil, untuk perkongsian kita bersama, saudara. Baik, barulah kita mulakan dengan salam. Dah usai begitu. Salam impian, moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpangan pekerja. Ramai orang kata, apakah bilakah saya nak berhenti menyebut kata ini? Saya kata saya akan berhenti apabila usai persoalan ini. Selagi ia tidak tuntas, selagi ianya tidak dapat dilaksana sepenuhnya, saya akan bersuara. Ingat, saudara, saya hanya menyalurkan. Biarlah orang nak kata apa pun katalah. Bagi saya, tuntutan rakyat itu perlu dilaksanakan. Dan kita juga berharap agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara Muhammad Min Jack daripada Sempurna Sabah. Apa khabar orang Sempurna? Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah dalam penantian. Apa yang saya maksudkan dengan dalam penantian? Kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil ni setiap hari menghantar kiriman pantun untuk kita berkongsi bersama, saudara. Jangan lupa, saudara ada kesempatan, layarilah juga layari maya Pak Nazil Hashim Muhammad. Banyak buku-buku terbitannya yang dimasukkan dalam maya tersebut. Ya, saudara. Kata Pak Nazir, perlahan-lahan atuk berjalan, seorang diri pergi ke pasar. Menjadi bahan untuk bualan jika menteri berhujah kasar. Jadi akhirnya kalau seorang menteri, seorang pemimpin itu, dia menyuarakan kenyataan dengan cara kasar, maka akan jadi bualan orang lah. Saya. Kemudian katanya lagi, di bulan terang keluar menyadap, ala kadar rezeki diberi. Memfitnah seseorang memang sedap, tak sedar memakan diri. Ini pantun Pak Nazir ni, dia mengingatkan kita supaya jangan kita menabur fitnah dan sebagainya. Saya suka Pak Nazir, dia akan memberi penjelasan apa yang dimaksudkan perkataan menyadap. Menyadap itu adalah memotong ataupun menoreh batang mayang, batang mayang atau batang pinang, batang nipah untuk mendapatkan niranya. Itu rupanya menyadap. Dia buat apa ini, mayang, pohon nipah itu yang terjurai itu dipotong, kemudian diikat, mendapatkan dia punya niranya. Itu maksud mayang, menyadap. Ya. Jadi, di bulan terang keluar menyadap, ala kadar rezeki diberi. Memfitnah seseorang memanglah sedap, tak sedar memakan diri. Belum mengingatkan. Jadi kita kembalilah ke pangkal jalan, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, pejuang, anak muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik, yang kini sedang berusaha melatih anak-anak muda dalam sektor industri pertanian moden. Jadi beliau masih lagi menanti kalau ada teman-teman yang ingin mendaftar diri untuk mengikuti kursus selama 3 bulan di iGrow untuk mendapatkan latihan bagaimana menjadi petani moden. Banyaklah pengajarannya dan kursus tersebut dijalankan selama 3 bulan di iGrow di Kampung Gajah di Perak Tengah. Semuanya percuma, makan percuma, tempat tinggal percuma. Pakai baju tak adalah, bawa sendirilah saudara ya. Saudara boleh hubungi saudara Nordin di talian 013-818-7212. Kalau ada keluar masa rasa-rasa 3 bulan ni, eloklah belajar bagaimana nak menjadi petani moden. Dalam kiriman pantunnya, saudara Nordin menyatakan secara betul terang, kalau hendak pergi ke kedai, belikan kami sebuah rehal. Kemana pergi cerdik pandai, sampai makanan semuanya mahal. Rehal itulah tempat kita letak Al-Quran, ya saudara.
Kemana perginya cerdik pandai, sedangkan makanan semuanya mahal. Kata Saudara Nordin lagi, dalam ladang ada sumur. Sumur itu perigi. Ya. Dalam ladang ada sumur, jemput mandi jika berkenan. Bumi Malaysia subur makmur, lemah mentadbir, import makanan. Itu masalahnya, kita ni subur, negeri kita ni, tanah kita ni tanah yang subur. Tapi bila kita mengimport makanan, segala-galanya kita import, akhirnya kita mungkin terdedah pada masalah mendapatkan bahan makanan. Saudara, sebab itu belajarlah daripada iGrow. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya begitu bernilai untuk kita kongsi bersama. Saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini terbitan dalam bahasa, digarap oleh Saudara Tenas Effendi yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Kerana pemimpin terdahulu mengharapkan agar hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang bukan terdiri dari kalangan mereka yang busuk. Ada ayat terkena busuk. Kalau mereka busuk lahir batinnya, pemimpin yang busuk ini hatinya berbulak, fikirannya busuk, kerja menyalah, niatnya buruk, halal dan haram semua dipeluk, harta tamak, pangkat kemaruk, budi rendah, akal pun bengkok, negeri kacau, rakyat beramuk. Jadi kalau kita punya pemimpin yang punya hati yang busuk begitu, jadi akhirnya rakyat kita berada dalam keadaan yang tidak tenteram. Kerana jika mereka ini jadikan pemimpin, maka amatlah teruk. Dijadikan tua, umat akan teruk. Dijadikan induk, umat terpuruk, terpesuk ke bawah. Memimpin negeri, orang mengutuk. Jadi pemimpin terdahulu mengharapkan, jangan kita melayan kalau ada orang-orang yang kita rasakan busuk hatinya untuk diangkat sebagai pemimpin. Demi untuk kemaslahan ummah. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku tersebut. Baik, saudara. Saya seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube. Maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan ataupun kiriman video tersebut. Saya tidak bertanggungjawab, saudara. Sebab saya pun tak mampu untuk memantau kesemua curipan ataupun suntingan yang anda lakukan. Kerana mereka pun tak menghubungi saya. Begitu juga kepada teman-teman yang menghantar kiriman, komen-komen, juga harus bertanggungjawab atas setiap komen yang anda lakukan. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik yang saya usahakan semata-mata untuk memberi pencerahan dan anggaplah ini sebagai sumber informasi. Tidak untuk mendewakan sesiapa, tidak untuk membela sesiapa. Yang penting, kita adalah warga Cita Damai menyantuni setiap permasalahan itu. Dengan dasarnya ialah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara bersetuju dengan pandangan saya, tak ada masalah. Kalau saudara tidak bersetuju pun tidak masalah. Terpulang pada saudara. Saya mengutarakan hanya sekadar memberi pencerahan dan penjelasan agar warga kita ini berinformasi. Matlamatnya tidak lain tak bukan. Saudara. Dan ini adalah pencerahan politik. Cuma tadi saya dapatlah kiriman sahabat saya, Saudara Datuk Zamir Ibrahim dari Merbuk. Beliau memang terkenal dengan kiriman video netnya. Kalau dalam video tu memanglah satu orang yang garang, yang bicaranya memang tegas. Jadi dia hantar kiriman pada saya. Dia kata bahawa apa yang beliau lontarkan dalam pandangan video-video yang dikirimkan, dia kata memanglah mendapat sambutan. Malahan sudah mencecah rangka ratusan ribu. Cuma dia hantar pada saya sebab itu merupakan culipan ataupun suntingan orang lain. Dia tengok sampai 237,000. So dia kata mereka dapat apa-apa, mungkinkah mereka dapat bayaran? Kita dapat apa? So saya kata kat dia, brother, inilah namanya perjuangan. Kalau mereka ambil suntingan, mereka menyunting, biarkanlah. Kalau itu merupakan sumber rezeki pada mereka, kita harus merasa bangga. Supaya ada teman-teman yang boleh buat suntingan untuk mendapat pendapatan. Jadi bukan itu matlamat kita. Kita tak dapat apa-apa. Saya nyatakan pada saudara Datuk Zamir tadi, kita ni warga yang memberi pencerahan, yang membuat kenyataan, kita ni kena maki aja. Macam saya ni, macam-macam orang kata kena maki, kena hamun.
Tapi ini tidak akan melemahkan kita sebab kita bukan ada bentuk apa pembayaran dan kita tidak pun dibayar. Ini saya cakap pada Datuk Zamil tadi, inilah sebahagian dari perjuangan kita demi untuk mempertabatkan UMNO, demi untuk mempertabatkan agama, bangsa dan tanah air. Lain tak ada saudara. Jadi Saudara Zamil bersabarlah, bertenanglah. Jangan marah. Kalau tengok dalam tu dia sebab ada laporan daripada YouTube ataupun Facebook katanya sampai berapa 2-300 ribu pelayar yang melayari segmen beliau. Jadi dia tanya saya dapat apa? Kita dapat kena maki je lah saudara. Itulah keadaannya saudara. Baik saudara. Alhamdulillah, hari ini kabarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menghubungi adik Rohana Abdullah sebagaimana yang ceritakan 3-4 malam lepas, seorang anak kecil, bayi yang dipelihara oleh wanita keturunan Tionghoa. Tapi walaupun dalam keluarganya, beliau adalah keluarga keturunan Tionghoa, tidak mengamalkan budaya ataupun agama Islam, tapi dia memastikan agar adik Rohana Abdullah ini terpelihara dan diberi pendidikan Islam. Dia tidak menyediakan makanan yang tidak halal untuk adik Rohana ini. Dan hari ini katanya beliau terkejut apabila mendapat panggilan daripada pejabat Perdana Menteri. Kerana kabarnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sendiri bercakap dengannya petang tadi. Dia kata macam tak percaya orang yang bercakap dengan saya itu adalah pemimpin negara yang bertanya mengenai kisahnya yang tersiar di harian Metro. Kata adik Rohana Abdullah. Memanglah beliau sekarang ini dalam keadaan kesulitan untuk mendapatkan kerakyatan. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini yang kita nak. Jika ada suatu masalah rakyat, segera. Patutnya kalau ini tak ada waktu, minta pejabat di PMO, kaki tangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sila selesaikan masalah ini. Kesian. Sebab kalau tak silap saya, dalam Geneva Convention ataupun perjanjian Geneva, tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang diizinkan untuk tidak mempunyai kerakyatan. Sama ada dia berada di England ke, dia berada di Amerika ke, dia ada di Biafra ke, sama ada dia berada di mana-mana pun. Dalam Geneva Convention, seingat saya, dan ini masih terpakai lagi, tidak ada sesiapa pun diizinkan untuk tidak mempunyai kerakyatan. Jadi usaha ibu Rohana, ibu angkat adalah iaitu Puan Hoi Lan, yang dia panggilnya sebagai Laushi. Laushi ni guru. Kisah dia seorang guru tadika, dan bayi ini Rohana ini ditinggalkan waktu kecil usia 2 bulan, tapi membesar sehingga usia 20 tahun masih lagi tidak ada kerakyatan. Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyantuni. Semoga pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara segeralah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh adik Rohana ini saudara. Dalam pada itu Yang Amat Perdana Menteri santunilah jugalah impian rakyat. Soal kerakyatan dah selesai, bagaimana pula dengan kumpulan wang simpanan pekerja? Moga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sedikit keprihatinannya. Itu saja kita menyampaikan saudara. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Perdana Menteri yang menyantuni masalah rakyat. Dan hari ini saudara, saya melihat bahawa media harian Sinar melaporkan bahawa belanja bagi setiap isi rumah kita sekarang ini kian meningkat. Di mana menurut pakar dalam laporan itu, menurut pakar ekonomi, jika pimpinan gagal mengawal kenaikan harga barangan di pasaran, artinya setiap keluarga memerlukan tambahan sekitar RM500 sebulan. Kalau selama ini mereka berbelanja RM2,000, artinya untuk sebulan mereka terpaksa berbelanja RM2,500. Bagaimana dengan warga kita yang berdalam golongan dari kluster-kluster B40, M40? Saya melihat benda ini merupakan satu krisis yang perlu ditangani. Jadi kalau pimpinan di anjung kuasa si perdana dapat memikirkan bagaimana. Sebab ini sekarang ni harga barang makanan bertambah meningkat lagi, yang seolah-olah keadaan tidak terkawal. Tambah-tambah lagi hadirnya musim perayaan. Dalam musim perayaan ini barang-barang dah berkurangan. Jadi dalam keadaan yang sebegini, seharusnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapat menangani. Janganlah dicerutkan lagi kehidupan rakyat, kehidupan warga yang begitu tersepit. Sebab itu saya merasakan bahawa agar
soal KWSP ini dapatlah diselesaikan dengan tuntas. Ini bukan untuk apa, untuk hidup saudara. Harga barang makanan turun mencanak. Di pasar-pasar, hari ni kalau saya pergi ke pasar takut serun lah. Orang kata, kita tengok pun serun. Bukan seram, serun. Serun tu maksudnya ngeri ya. Harga barang yang bukan-bukan. Tapi kita jangan salahkan peniaga di pasar. Kerana mereka mendapat bekalan daripada pembekal dengan harga yang tinggi. Yang sepatut ditangani adalah pembekal ataupun kartel-kartel ataupun kapitalis. Mereka inilah yang mengaut keuntungan atas kehidupan rakyat yang semakin sukar, semakin terjerut. Hanya kita mengharapkan supaya pimpinan negara dapat menangani permasalahan ini. Lain tak mampu, rakyat pasalah kalau dia jual ikan kembung RM20. Suka tak suka, belilah. Lu mau, tak mau, tak payah. Itu je kata tokengnya tu. Ataupun jumpa kat kedai orang bangsa dan keturunan Melayu, dia kata, "Cik," ada cik sikit, "apakan daya saya datang pun untung berapa sen saya dapat." Harganya begini. Kita tak boleh nak marah. Jangan marah makcik-makcik yang jual sayur tu. Kerana dia juga mendapat bekalan daripada kartel ataupun daripada orang tengah. Saya haraplah Kementerian Pertanian, jaga makanan dan sebagainya, gandakanlah usaha saudara. Baik saudara, itu berhubung dengan makanan dan sebagainya. Tapi hari ini semalam lah sebenarnya. Semalam tadi saya dah terkejut. Maka saya pun termenung, saya kata, apakah alam semakin marah dan mereka semakin benci, alam semakin benci pada manusia apabila tiba-tiba saja saudara Gunung Merapi, Hunga Tonga di Tonga, Gunung Merapi, Hunga Tonga, Hunga Hapai di Tonga meledak daripada dasar laut. Dan kesan daripada ledakan gunung berapi itu, dia bukan di atas, dia di bawah laut. Jadi nampak sampai 20 meter tingginya, asap tebal, dan kesannya mengakibatkan tsunami. Ini yang saya katakan, bila alam semakin benci dengan manusia, maka banyaklah musibah berlaku. Tahun ini, apakah tahun 2022 ini mengundang kepelbagaian musibah. Kita bermula dengan banjir, yang membawa bencana banjir. Tadi adalah teman-teman mengadakan sesi bicara puisi, katanya di Temenuh tak silap saya, di Pahang. Bicara puisi tentang pembalakan. Kesan daripada pembalakan itu membuatkan alam marah, maka berlaku banjir. Dan di Tonga katanya, bila berlaku begitu, letusan kedua berlaku, bukan sekali, 2 kali berlaku pada hari Jumaat dan semalam Sabtu, jam sekitar 5:30 petang. Jadi sebaik saja itu, maka amaran tsunami dikeluarkan, dan sehingga saat ini Pulau Tonga, sebahagian daripada Jepun, juga di Pulau Utara New Zealand sampai ke Amerika Syarikat, di California, dan sampai ke Alaska, serta di British Columbia, di Canada, juga mengalami tsunami. Jepun ada tsunami. Jadi dalam keadaan sekarang ini, kita mengharapkan agar warga kita duduk di tengah semayang, berdoa kepada Allah SWT agar musibah sebegini tidak melanda pada kita. Minggu lepas saya seriau juga apabila melihat adanya ledakan gempa bumi berlaku di Jakarta. Tapi alhamdulillah tidak ada tsunami. Tapi di Tonga ini, di Pulau Amami Oshima, di Jepun, ada berlaku tsunami. Begitu juga di pelabuhan Fuku wilayah Iwate. Banyak laporan saya dapat. Dalam keadaan begitu, saya hanya memberi pencerahan apa yang berlaku di seluruh dunia tentang kedudukan alam sudah semakin benci pada manusia yang tidak henti-henti membawa kerosakan. Saudara? Dan hari ini saya terbaca dengan permasalahan warga pendidik kita. Kerana warga pendidik kita yang tidak mahu mengambil vaksin, katanya mereka telah pun disiasat oleh satu jawatan kuasa untuk menyiasat sama ada guru ke, pegawai pendidikan ke, dan mereka yang engkar untuk mengambil vaksin ini, mereka akan dikenakan tindakan tata tertib. Persoalan yang kita utarakan, apakah tindakan tata tertib kepada warga guru ini boleh diambil begitu saja? Kerana Kementerian Pendidikan, dia ada jawatan kuasa tata tertib. Dia tak boleh katakan dah dapati tak ambil vaksin, terus nak diberhentikan ke gantung jawatan. Tak boleh, saudara. Tiap-tiap perkhidmatan kerajaan, dia ada tertakluk kepada jawatan kuasa tata tertib. Mesti ada laporan dibuat. Kemudian jawatan kuasa tata tertib itu akan melakukan siasatan lagi. Baru boleh diambil tindakan. Itu pun bukan hanya dengan buang kerja dan sebagainya. Jadi bukan hanya dengan mendengar laporan daripada Kementerian Kesihatan, guru-guru ini diberhentikan kerja. Tak boleh. Ataupun digantung kerja.
Tak boleh, saudara. Kita mempunyai jawatan kuasa tata tertib, kita mempunyai peraturan. Tapi saya lihat sejak akhir-akhir ini, sejak Kementerian Kesihatan diberi satu blank check lah untuk buat apa saja, macam-macam berlaku. Sehingga kan Kementerian Pendidikan pun jadi kelang-kelang kabut lah kalau guru nak ambil tindakan. Apa benda ni? Masing-masing jabatan ada dia punya jawatan kuasa tata tertib. Yang kalau melanggar etika ataupun melanggar apa yang telah termaktub dalam perjanjian waktu mereka menjawat jawatan itu, barulah boleh diambil tindakan. Tapi kalau kerana tak ambil vaksin, saya bukan nak menghasut, tidak. Kalau tak mengambil vaksin, mesti ditanya dan sebagainya, mesti ada laporan. Dari laporan itu baru diangkat ke jawatan kuasa tata tertib kerajaan. Jadi saya haraplah supaya mereka yang berada di jabatan atau di Kementerian Pendidikan berbaliklah kepada hukum ataupun cara-cara kita mentadbir sesebuah kementerian itu. Ini Kementerian Kesihatan kata tak ambil, jatuh hukum, tak bayar gaji. Tak boleh, brother. Ini apa ni? Saya tengok kadang-kadang begini dah jadi bercelaru lah, saudara. Apakah negara kita ini diperintah oleh Kementerian Kesihatan? Ini celaru, yang amat kecelaruan. Jadi saya harap agar Kementerian Pendidikan dapat menyelia. Dan saya melihat juga sebenarnya, ini saya cakap tu, saya pun bersedih. Hari ini cucu saya pun dah dijangkiti oleh COVID. Sebab apabila sekolah dibuka mulai Isnin lalu, 2 orang cucu saya terkena jangkitan COVID-19. Aduh, lemah jantung ni, saudara. Cucu kesayangan saya dijangkiti oleh virus corona. Bagaimanapun alhamdulillah lah, menurut laporan ibunya, mereka melakukan kuarantin di rumah, mengambil ubat. Tadi saya telefon sendiri, hubung, tanya macam mana Iki. Dia kata masih lagi ada, tapi panas badannya dah 38 katanya, tinggi juga. Jadi saya kata ambil lah ubat, sumek, batu sauda, minum air kelapa, sejukkan badan. 2 orang cucu saya. Saya berdoa agar jangkitan itu tidak berlarutan dalam keluarganya. Serius, saudara, dalam keadaan sekarang ni. Bila cucu dapat je gitu, saya risau. Tapi bagaimanapun, anak-anak kecil ini mereka tidak mengambil vaksin. Sebab itu saya katakan Kementerian Kesihatan perlu mencari ubat. Cari ubat, bukan vaksin. Jadi tak ambil vaksin, cikgu pula nak kena hukum. Jadi akhirnya sekolah dibuka, cucu saya pula nak kena pula COVID. Barulah sekarang ni ada laporan katanya sekolah tersebut terpaksa ditutup untuk sementara kerana guru-guru dan sebagainya untuk dia lakukan vaksinasi ataupun mencari kaedah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Ini keadaan saya. Saya melaporkan ini kerana saya melihat ada benda yang tak kena. Matlamat kita menegur. Matlamat saya menegur kalau benda tu saya lihat tidak betul. Saya berkeyakinan tiap-tiap kaki tangan kerajaan dia tertakluk kepada hala cara ataupun tindakan. Mereka tidak boleh diambil tindakan sembarangan dan mereka juga tidak boleh melakukan suatu tindakan yang di luar batas-batas norma-norma sebagai kaki tangan kerajaan. Ya, saudara, saya haraplah supaya sesuatu jawatan kaki tangan kerajaan itu janganlah mereka nak ambil keputusan mengatasi segala-galanya. Dan hari ini saya terima kasih atas peringatan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Betul, bagus. Dia kata kalau boleh, dia menyarankan agar warga segera mendapatkan dos penggalak. Tapi dijelaskanlah, dos penggalak tu untuk apa, dan berapa kali nak naik lagi, berapa banyak lagi nak ambil. Saya dah 3 kali, takkan yang keempat, takkan kelima. Apakah kita pula akan hidup dalam vaksinasi saban tahun? Saya cuma menyatakan, dulu, saya ingat lagi sampai ada parut lagi kat bau saya ni, kita tanam cacah. Sekali. Kemudian ada sekali ketika negara kita menghadapi masalah tentang masalah korela. Sekali sajalah hidup kita. Anak-anak kecil kita sekarang ni pula ada dapat suntikan polio. Pun sekali. Tiba-tiba vaksin ni untuk COVID-19 dah masuk 3 kali. Konon-konon nak buat kali keempat. Ini benda ni saya kata ini dah tak betul ni, dah mengarut. Sebab saya katakan Kementerian Kesihatan mencari kaedah yang terbaik macam mana. Bukan sekarang tu cucu. Tak cucu ambil tindakan. Tak ikut SOP dan sebagainya. Dan ini kata Tan Sri Nur Hisham, ini adalah sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan bulan puasa dan hari raya. Jadi kalau tak ambil vaksin nanti tak boleh balik raya lah agaknya. Aduh, rakyat dah cukup lah pengalaman 2 tahun kita tak dapat berkesempatan
menyambut Aidilfitri bersama keluarga di desa, di kampung. Kita lah sekarang ni, bagi saya lah, rakyat dah terima hakikat kita hidup dalam endemik COVID-19 ini. Saudara, jadi janganlah dijadikan vaksin itu sebagai isu yang saban hari dilontarkan. Jadi akhirnya rakyat tak menentulah. Dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan agar warga di Kementerian Kesihatan carilah jalan. Saudara? Okey, kita masuk bab lain lah. Letih lah saya nak bercakap soal vaksin, soal kepulauan semalam bekerja. Sekarang ni saya melihat catatan daripada Datuk Abdul Rahman Bakar. Saya suka dengan beliau. Beliau adalah pejuang tulen. Kerana Datuk Rahman Bakar melontarkan persoalan. Ini untuk kita hayati bersama. Ini soal politik lah, kita masuk bab politik lah sekarang saudara. Kata saudara Datuk Rahman Bakar, Melayu kini telah hilang tariknya. Satu ketika dulu, Melayu sangat hebat. Kita hebat dengan kerisnya. Kita hebat dengan kependekaran kita. Ada hebatnya. Kita ada pawang, bomo, sakanya, hang tua, hang jebat dan sahabatnya yang lain. Tapi hari ini segalanya boleh hilang dan terbang. Dulu kita mempunyai ilmu, jurus pasak bumi. Kita ada orang yang makrifat. Kita boleh ada ilmu, boleh membelah bumi. Kita ada keramat Tok Janggut, Tok Bahaman, Mak Kilau. Tapi hari ini kita nampaknya semakin terjajah. Ya, sekarang ni dah 4 tahun dah keadaannya soal Melayu terjajah. Kita pernah terjajah bukan sedikit, bukan 45 tahun, bukan 100 tahun, 450 tahun lamanya. Jadi, legenda demi legenda diriwayatkan, didengungkan kepada pelajar-pelajar untuk dikenang. Apakah untuk apa semua ini? Jadi, episod duka ini apakah hanya sekadar untuk dikenang tanpa mewujudkan satu kesedaran kepada warga bangsa kita. Jadi sebab itu Datuk Rahman Bakar menyarankan apabila adanya, saya tahulah, dia kata catatan bila seorang mamat dari Kerala menjajah otak dan minda serta fizikal Melayu, akhirnya kita terus terjajah. Jadi kita segeralah membebaskan minda kita, jiwa kita untuk tidak terus terjajah dalam situasi yang sebegini. Saya juga menerima kiriman, saudara. Hari ini banyak kiriman yang saya perlu santuni satu-satu. Sahabat saya, Datuk Abdul Rahman. Dia daripada Taman Tun Razak. Dia kata, segera kalah PRU15 ni. Ini penting, dia kata. Kerana ekonomi kita sekarang ni semakin menuju kehancuran jika kestabilan politik tidak terlaksana. Jadi dia kata dia amat bersetuju dengan pandangan sahabatnya, itu pakar ekonomi Tan Sri Nazlan. Bahawa dia kata dalam keadaan sekarang ni pimpinan harus lebih berani, harus cekal, harus menyantuni ekonomi ini, mengatasi segala masalah-masalah yang lain. Sebab menurut Datuk Rahman, dia kata insya-Allah kalau kita dapat menstabilkan kedudukan politik, maka ekonomi negara dapat distabilkan dan rakyat dapat menghirup aroma ataupun kehidupan yang negara kita ini negara makmur. Jadi ingat. Cuma ada pula kawan-kawan berkirim, dia kata apa hal lagi ni kita masih lagi terbelit dengan masalah politik. Tiba-tiba ada isu pula kata dan nak ada pilihan raya mesti ada poster boy. Dulu selepas pilihan raya, selepas mesyuarat Majlis Tinggi, Tan Sri Anwar Musa kata nak adakan poster boy itu gambar Perdana Menteri. Kemudian hari ini disokong oleh Naib Presiden UMNO iaitu Datuk Mahathir Khalid. Dia kata bahawa bahagian dia lah, UMNO bahagian dia bersetuju supaya poster boy digunakan agar Datuk Ismail Sabri dijadikan poster boy kalau kita adakan pilihan raya umum. Saya katakan ini bukan isu besar. This is not important issue. Tanpa poster boy pun saya ingat kalau kita masuk gelanggang kali ini, kita boleh menang kalau pimpinan menyantuni masalah rakyat. Tapi kalau dengan keadaan sekarang ini, masalah KWSP pun tak ditangani, masalah kehidupan ekonomi masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu, kita letakkan gambar poster boy yang amat berhormat Perdana Menteri pun akhirnya rakyat akan marah. Bagi saya tidak ada keperluan. Orang lain nak gunakan poster boy, biarlah. Siapa calon mereka jadi Perdana Menteri, kita biar UMNO masuk bertanding sebagaimana kata Datuk Sri Khalid Nordin, kita bertanding secara solo, UMNO Barisan Nasional. Gunakanlah lambang UMNO Barisan Nasional saja. Rakyat dah faham. Tak perlu kita nak mendewakan seseorang yang kita tak tahu apakah rakyat menerima atau tidak. Kerana saya khawatir dengan apa yang ada dalam saya baca dalam warga netizen teruk.
Jadi dengan imej yang sebegitu, apakah diyakini kita boleh mencapai kejayaan? Bukanlah saya suruh minta gambar Datuk Seri Najib. Tidak, tak payah pun. Jadi isu poster boy ni saya haraplah bukanlah satu isu yang perlu diwawarkan. Saya tahu apa yang dibuatkan itu mereka yang boleh. Cuma masalahnya saya melihat sekarang ni, kadang-kadang teman-teman kita yang berada dalam UMNO khususnya, yang menjadi ahli majlis tinggi, jawatan, sebelum mereka pegang jawatan dalam kerajaan, pandangan mereka nampak bijak, boleh dipakai. Tetapi bila mereka jadi menteri, nampak macam bodoh sikit. Maaf cakaplah, saya bukan kata maaflah, saya bukan kata bodoh, agak pandangan kurang bijak jadinya. Tiba-tiba isu poster boy ini diutamakan. Sepatutnya diutarakan UMNO terus berjuang. Apa kita punya manifesto? Apa yang akan kita lakukan seandainya UMNO Barisan Nasional diyakini oleh rakyat? Seandainya kalau rakyat menolak, apa yang harus dilakukan? Sekarang ni kita sibuk kalangan menteri-menteri membodik. Tak berhenti-henti. Akhirnya yang awak pada menteri pun terkhayal. Bila dia terkhayal, dia mungkin akan membuat keputusan yang kurang bijak. Jadi akhirnya, semua salahkan pada beliau. Saya bercakap terus terang bahawa saya sayang beliau sebagai naib Presiden UMNO. Dia adalah antara pimpinan dalam parti kita. Jika sesuatu berlaku pada kepimpinannya, maka UMNO akan terpalit. Sepatutnya mereka yang berada bersama-sama dalam kabinet yang amat-amat Perdana Menteri mengutarakan pandangan yang baik. Ini tidak isu remeh dijadikan satu persoalan. Cerita tentang siapa jadi poster boy. Lepas pilihan raya ini, orang ni jadi Perdana Menteri. Ini tak payah. Kita dah ada. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid Hamidi tak pernah kata dia akan jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Najib pun kata tak nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Tidak ada kenyataan. Tetapi saban hari Datuk Seri Zahid menyatakan bagaimana UMNO ini dihina. Bagaimana UMNO ini berada dalam keadaan cukup memalukan bila diperlekehkan oleh pimpinan apabila parti lain yang menang pilihan raya. Saya terkesan membaca catatan daripada Datuk Seri Zahid. Dia kata bagaimana beliau dipanggil oleh pimpinan waktu itu, minta supaya bawa ahli-ahli UMNO, bawa ahli parlimen menyertai parti mereka. Kalau tidak, dia katanya satu tindakan akan diambil, maka beliau akan dihukum dan sebagainya. Sebab itu dia kata dia memilih untuk menerima cabaran demi survival UMNO. Dan waktu UMNO kalah itu, memang pun saya merasakan ramai orang yang melarikan diri, yang tak mau bertanding lah, yang malu nak pakai baju UMNO. Tapi setelah disantuni oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zahid, saudara kata saya pengikut setia. Bukan. Saya melihat apa yang dilakukan oleh beliau itu benda yang betul. Jadi dengan adanya usaha gigih beliau memimpin UMNO ini hingga kita berjaya dalam PRK 7 pilihan raya kecil, kita berjaya pula pilihan raya negeri di Sabah, pilihan raya negeri di Melaka. Hari ini semua berebut-rebut nak jawatan. Dulu ke mana mereka? Where are you? Masa UMNO dihina, waktu UMNO diperlekeh, waktu pimpinan-pimpinan diugut oleh parti lain. Ini keadaan saya. Sebab itu saya terkesan bila melihat kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh pemimpin UMNO hari ini yang berada dalam kerajaan. Lain kenyataan tak ada, membodik, ampu mengampu. Cukup-cukuplah, rakyat dah muak. Anda menyumbang kepada kebencian rakyat pada kerajaan. Dengan pimpinan apa yang anda lakukan hari ini. Lebih baik nyatakan nak buat apa. Saya tengok Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalil, dia kata dia akan meningkatkan agar guru-guru tadika ini dapat kelulusan, mesti ada degree, bukan lagi bertaraf diploma. Itu satu pendidikan, satu pengendakan yang baik. Pendekatan yang baik saya kata bagus. Tetapi tiba-tiba dia kata pilihan raya ni poster boy Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana kamu jadi menteri, kamu nak bodik Perdana Menteri. Ini tak betul. Saya ingat eloklah kita diamkan, kita ketepikan soal poster boy. It is not the issue. Jadi sekarang ni nampaklah UMNO ni berbelah bagi dalam pimpinan. Ada orang menyokong Perdana Menteri, ada orang menyokong presiden yang ada. Dan ada pula supaya berlaku ada pertandingan pertambungan. Jadi sampai bila ni? Hari ini saudara lihatlah di Sabah timbul lagi satu parti baru. Jadi sampai bila ni? Kabarnya ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Melalap, iaitu Peter Anthony yang keluar dari Parti Warisan, telah pun mendapat kelulusan menubuhkan parti baru. Apa parti belum tahu lagi. Ini untuk menghadapi pilihan raya katanya. Dah masuk lagi dah 11 dah 12. Apakah warga kita ni tak habis-habis dengan politiking? Kita harus ingat saudara, kita berpolitik demi untuk memajukan negara.
demi untuk perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Kita bukan terjebak dalam politiking. Politiking inilah dah ada 12 parti baru. Yang dah ada UMNO, Barisan Nasional, MCA, MIC, yang sedia ada, PAS, Keadilan, DAP, apa lagi? Ada 7 ke 8, 9 parti. Tambah lagi 12, dah 20 lebih. Apakah negara kita ini dipenuhi dengan parti-parti politik? Jadi orang luar tengok, apa Malaysia ni? Lepas satu timbul parti politik. Tak senang hati, tubuh parti lagi. Tak senang hati, tubuh lagi. Jadi sampai bila kita nak berantakan dalam politik? Sepatutnya kita menyantung ini masalah rakyat. Saya terpulanglah, saya cakap tahniah lah pada Peter kerana dapat ini. Dan kita kena ingat saudara bahawa Sarawak juga, Sabah juga akan melaksanakan pilihan raya kecilnya. Itu di kawasan mana? Tak silap saya di kawasan Bugaya. Kerana di situ calon daripada bersatu iaitu Manis Muka telah kembali ke rahmatullah, maka menjadikan Dewan Undangan Negeri sebut kosong. Jadi bila kosong kena ada pilihan raya, dan kali ini menurut Ibu Mokhtar, Datuk Seri Ibu Mokhtar, dia kata kali ini UMNO akan bertanding. Dulu kita bagi ruang pada bersatu, tapi kali ini UMNO akan bertanding. Walaupun Manis Muka datang daripada Parti Warisan. Ini di Sabah saudara ya. Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah agar dihentikan segera soal poster boy dan sebagainya. Dan tentang apa yang berlaku di Johor, tu sama-samalah kita tengok. Sebab saya bersetuju dengan pandangan saudara Syam Jalil. Dia kata kita buatlah pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Johor tu untuk menyelesaikan once and for all. Kita nak menyelesaikan masalah katak-katak ni, masalah ugut-mengugut. Kita nak menyelesaikan supaya tidak ada lagi scheme of thing. Scheme of thing ni rasuah politik, saudara. Dalam politik, kancah politik negeri Johor khususnya. Dan saya berharap agar Yang Berhormat Datuk Hasni dapat memimpin Batera UMNO ini mencapai kejayaan, kerana sesuatu berlaku di Johor, ia akan mencerminkan UMNO keseluruhan di seluruh negara. Jangan lupa UMNO lahir dinobatkan di Istana Johor. Jadi kalau berlaku pilihan raya di Johor, maka warga UMNO kena berusaha berempat pula sebaik mungkin untuk memastikan UMNO berjaya dalam pilihan raya. Dan waktunya sekarang ni adalah waktu yang terbaik. Kata saudara Syam Jalil, inilah waktunya yang terbaik untuk kita mengadakan pilihan raya, kerana dalam keadaan situasi politik yang tidak menentu. Politik yang tidak menentu ini kerana satu kursi saja. UMNO Barisan Nasional ada 28. Itu pun disokong oleh Parti Bersatu, yang kita tahu tidak lagi sealiran dengan kita. Kalau mereka tarik 2 orang dan sebagainya, tumbanglah kerajaan. Sebelum kita ditumbangkan, lebih baik kita panggil pilihan raya. Itu yang saya lihat. Jadi saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Khalid Nordin. Dia kata kali ini kalau berlaku pilihan raya di Johor, maka UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo. Betul lah, itu pemikiran terbaik. Jadi walaupun ada orang mengatakan tak jadi, tapi saya melihat hari ini kenyataan daripada Menteri Besar Selangor. Beliau merupakan ahli jawatankuasa pusat Parti Keadilan PKR, itu Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri. Dia kata bahawa Parti Keadilan Rakyat akan membincangkan isu pilihan raya negeri Johor, merangkumi semua aspek, termasuklah jumlah kerusi yang akan ditandingi selain persiapan parti berkenaan menjelang pilihan raya negeri Johor. Artinya PKR dah siap sedia. Walaupun sahabat saya Datuk Saidul Ayub tidak bersetuju. Jadi sekarang ni dia kena faham betul. Dalam keadaan sekarang ni, katalah Parti Amanah menyokong, kerana Parti Amanah dilantik sebagai speaker, wakil daripada Amanah sebagai speaker. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh lagi nak berada dalam suasana yang sebegini. Kerana kegawatan politik di Johor itu membuatkan rakyat pelabur-pelabur semakin menjauhkan diri. Johor adalah pintu masuk dari Singapura. Jadi pelabur-pelabur dari luar dia datang ke Singapura, dia tengok apa jadi di Johor. Ini paling penting. Kalau kestabilan politik dapat dilaksanakan di Johor, maka pelabur-pelabur akan datang. Ini masalah saudara yang harus kita tangani bersama. Saya agak tertarik hati dengan celupan. Saya nak baca sikit tulisan daripada saudara Dr. Muhammad Azam Rauzan. Dia tulis tu daripada East Ledang, Johor. Ini orang Johor lah.
Dr. Muhammad Azam Razwan tulis, dia kata agak lama saya tak menulis perihal politik, dia kata. Jadi hari ini dia nak menyentuh tentang politik tembolok. Saya berminat bila tengok-tengok keadaan begitu. Dia kata bila sebut tembolok kita nampak katak. Katak ni ada macam-macam jenis. Jadi tapi soal menatang katak ni ketepikanlah dia kata. Yang dia nak fokus lah politikus perangai katak. Mereka ada banyak jenis. Yang dah memang katak tu kita tawakufkan dalam PRU 15 nanti. Yang bahaya ni yang dalam majlis kita tinggi, tapi jiwanya jiwa katak. Yang berada dalam kabinet, tapi kulit dan wajahnya wajah katak. Ini lebih bahaya. Ini kata saudara Dr. Muhammad Azam Razwan. Inilah maudu atau rangkuman situasi politik negara. Kalau masih tak faham lagi, dia tak payahlah dia nak sambung cerita dia katanya. Dia kata dia bersyukur kerana masih diberi nafas, kudrat serta semangat azam yang kuat untuk terus istiqamah dalam mencari kepastian serta pengakhiran terhadap politik tembolok yang melanda negara. Jadi sampai bila katanya? Salah siapa? Kenapakah ini berlaku? Jadi siapa yang pengkhianat? Siapa pahlawannya? Jadi semoga PRU 15 ini dapat menyelesaikan masalah politik tembolok. Jadi mereka ini jawapannya ada depan mata kita. Watak-watak dan wajah-wajah mereka sudah kita semua kenali. Mereka ini adalah gunting dalam lipatan. Dalam rumah ada hantu. Dalam saf ada syaitan. Dalam rojak ada udang beracun. Ini semua memerlukan seorang pemimpin dan nakoda yang cekap dan berpengalaman untuk menghadapi dan menghurai demi kelangsungan UMNO dan Barisan Nasional. Itu tanya. Dalam apa juga organisasi, sama ada bersifat rasmi atau tidak, ketua atau nakoda adalah penentu kejayaan atau keburukannya. UMNO kini sudah menampakkan ada cahaya bersinar tentang di hujung terowong. Ini fakta katanya. Walau ramai menidakkannya atas dasar politik tembolok, tapi dia kata tepuk dahi dan tanyalah hati. Tak perlulah nak sebut siapa mereka. Sehingga saat ini dia kata saya tetap mempertahankan institusi presiden sebagai azimat dan perjuangan. Syabas dan tahniah buat Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Yang Berhormat Datuk Muhammad Hassan serta seluruh ahli majlis tinggi. Tapi ada juga gunting dalam lipatan tu. Kerana pimpinan UMNO berjaya memacu UMNO kembali semula ke persada politik negara setelah kita mengalami musibah pada PRU 14. Detik hitam mula kembali cerah. Jadi kita jangan lupa katanya bagaimana UMNO dihina, bagaimana UMNO dikhianati, UMNO disabotaj oleh pemimpin-pemimpin kita sendiri. Jadi dia kata saya tak buta, rakyat tak buta dan ahli-ahli UMNO lagilah tak buta. Jadi kita membina mestilah mengambil masa, tapi meruntuh adalah sekejap masa. Doa, kerja keras dan kerja cerdas, tawakal sebenarnya tidak ada jalan pintas untuk UMNO membina kekuatan semula. Jadi kita kata kita kayuh perlahan untuk mendaki puncak kejayaan. Jadi dia kata saya juga nak ingatkan di belakang pimpinan ni ada 3.4 juta ahli UMNO yang mendukung. Jadi diharapkan presiden dan pimpinan UMNO jangan hampakan kami dengan politik tembolok. Kini katanya kerajaan Johor di ambang penghujungnya. Sama ada kita suka atau tidak, talian hayatnya sudah di penghujung. Jadi katanya saya optimis dan yakin di bawah naungan Yang Amat Datuk IR Hasni Muhammad dapat memacu Barisan Nasional ke arah kecermelangan dan PRN kali ini. InsyaAllah dia kata. Tapi untuk mencapai keputusan cemerlang, ia tidak datang secara bergolek atau melayang. Ramai yang akan dikorbankan atau terpaksa berkorban. Zaman memilih calon berlandaskan kedudukan hierarki parti serta kroni atau sedara sepapat sudah berlalu. Soalan yang perlu dijawab dengan jujur ialah nak kalah atau nak menang. Jadi di sinilah nanti kita akan melihat watak-watak pemimpin tembolok akan timbul. Ugut mengugut, boikot memboikot, buka tutup pusat pusat daerah mengundi, keluar parti, jentera jam dan sebagainya. Tapi dia kata buatlah apa pun. Sejarah telah membuktikan rakyat yang berkuasa segala-galanya. Ini pandangan daripada sahabat saya, saudara Dr. Muhammad Azam Razwan. Terima kasih saudara kerana berani menegur. Jadi kita tak mahu lagi adanya pemimpin yang meletak kepentingan tembolok mereka. Ini demi perjuangan parti kita harus berani membuat perubahan. Sebab itu saya berkatakan Presiden UMNO, pimpinan di MKT, tak usah pedulilah, jangan pandanglah sama ada kawan atau rakan sahabat baik. Kalau orang tak sesuai untuk dicalonkan lagi, tak payah kita calonkan. Enough is enough.
Tak payahlah cerita seorang poster boy ke nak buat apa untuk memerah diri, untuk membodek. Enough, zaman membodek selesai. Sebagaimana yang saya janjikan, bahawa saya harus memberi penjelasan kedudukan, macam mana kedudukan di Johor. Di Johor memanglah, saya katakan tadi, semalam saya kata bahawa kita boleh dapat sekitar 12 kursi ke 17 kursi. InsyaAllah yang kalah dalam pilihan raya yang lalu. Jadi saya akan beri pandangan tentang P142 di Labis. Jadi orang Labis lah ya. Di Labis terdapat ahli pengundi di Parlimen Labis ada 40,356 orang. Dulu masa bertanding dulu, Chi Tiyong daripada Barisan Nasional ke MCA menentang Pang Hock Leong daripada PKR. Calon BN dapat 13,000, sementara calon PKR 16,000. Jadi 3,000 saja. Kemudian ada Datuk Sachun Sawat, PAS menurunkan calon, dia dapat 2,000, hilang deposit. Jadi kalau dicampur tu lebih kurang 15,300. Agak boleh lah. Labis ni ada ruang untuk menang kalau kita bekerja kuat. Bagi kawasan Don Tenang, ini Don Tenang ni dalam kawasan Labis, Saudara Datuk Muhammad Azhar Ibrahim Barisan Nasional dapat 6,500. Dan Saudara Solehan Badri daripada PKR dia dapat 7,600. Jadi majoritinya 1,100. PAS letakkan Ustaz Nasyaruddin Awang, dia cuma dapat 794, hilang deposit. Jadi ertinya sekarang ni untuk tenang ada ruang kalau bekerja keras. Begitu juga di Bekuk. Di Bekuk, calonnya saya ingat ini masalah calon sebenarnya, sebab UMNO menurunkan calon daripada Barisan Nasional, Tan Chong, itu daripada parti MCA. Tapi PKR meletakkan S. Ramakrishnan. Jadi dia dapat 9,700 mengalahkan calon BN 7,000. Jadi keadaan ini boleh jadi macam seperti mana di Melaka, saudara. Di Pagoh, biasalah, sebagaimana yang semua orang jelaskan, insya-Allah Datuk Muhammad Ismail insya-Allah boleh menang. Kerana dulu dia dapat 16,631. Tan Sri Muhyiddin 23,558. Tapi bila bertanding atas tiket ni PKR. Apakah masih ada lagi kerjasama begitu? Kerana daripada 23,000 itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Saudara Syam Jalil, kursi Pagoh ini terdapat 11,000 lebih undi daripada pengundi-pengundi DAP. Jadi kalau mereka tak ada sokong, tinggal lagi dalam 10,000. UMNO ada 16,000, insya-Allah boleh menang. Begitu juga di Bukit Kepung. Di Bukit Kepung, calon Barisan Nasional Muhammad Nur Taib, dia dapat 10,352. Dia kalah kepada calon PAS. Inilah satu-satunya calon tunggal PAS yang menang dalam pilihan raya lalu, iaitu Kapten Najib Lep. Kapten Najib Lep mendapat 9,835, sementara calon Barisan Nasional ini di Bukit Pasir, di Bukit Pasir, Datuk Noriah Muhammad BN dapat 7,952. Bukit Pasir, Noriah Ahmad 7,952, Kapten Najib Lep daripada PAS 9,800. Jadi 1,000, lebih kurang 1,100 undi saja. Begitu juga di Bukit Kepung. Di Bukit Kepung, Mak Nur Taib daripada BN dapat 10,000. Dr. Samsudin Jamal daripada PKR dapat 11,000. Dan Iqbal Razak daripada PAS dapat 1,700. Jadi retinya di sini, undi lebih kurang pada sekitar 700-800 undi saja. Jadi kalau PAS terus bertanding, insya-Allah UMNO boleh menang. Ini di Bukit Kepung. Bagi kursi Parlimen Ledang, saudara, Parlimen Ledang, calon Ketua UMNO bahagian Datuk AR Hamim Samuri, dia cuma pilihan raya dulu dapat 26,000 sebagaimana saya nyatakan. Di situ juga ada pengundi bukan Melayu ramai. Dan saudara Said Ibrahim, Said Noh daripada PKR, dia dapat 34,000. Bermakna majoritinya 8,000, saudara. Tinggi. Macam mana nak cari tu? Usahakanlah. Tapi saya nampak kalau berdasarkan pada data yang ada, mungkin dengan pengundi-pengundi muda ni, mungkinlah ada ruang. Tapi kadang sukar. Yang Muhammad Datuk Hamim Samuri, usahakanlah dekati rakyat. Di Bukit Gambir, pilihan raya dulu, calon Barisan Nasional Datuk M. Asogan. Kemudian calon PKR Tan Sri Muhyiddin. Datuk M. Sogan dapat 7,100 dan Tan Sri Muhyiddin dapat, calon PKR dapat 10,000. PAS dapat 1,000. Artinya kalau campur dua tu 8,000 lebih yang tidak bersetuju dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia ada 10,280.
Saya melihat keadaan-keadaan begini sekarang, saya bukan benci Pantai Timur dia, tidak. Tapi kalau ikut data ni, ruangnya untuk UMNO boleh dapat balik. Khusus macam di kursi Dun Bukit Gambir. Begitu juga ditangkap. Tapi ditangkap sukar sebab ini pengundi majoritinya bukan Melayu. Iaitu Goh Titi Barisan Nasional dapat 8,400, kalah kepada E Chin Lin daripada PKR 13,512. Di Serum, ini Serum ni dulu kawasan ni tak silap saya kawasan UMNO, tapi pilihan raya lepas kita kalah lah. Kerana calon PKR Dr. Faizul Amri Adnan dia dapat 11,774, sedangkan calon Barisan Nasional Dr. Rahim Talib dapat 9,400, calon PAS 2,700. Kalau campur dua tu benda dah 12,000. Boleh menang situ. Itu keadaannya. Sekali situ calon PAS hilang deposit. Saya melihat banyak calon-calon yang dirokok oleh PAS hilang deposit dalam pilihan raya yang lalu. Kemudian di kawasan Parlimen Bakri. Bakri ni dari dulu memang sukar lah. Sebab majoriti penduduknya di situ pengundi adalah terdiri daripada bukan Melayu. Pilihan raya lepas dia 73,833 pengundi. BN dapat 15,507 melalui Koh Chun Chai. Tapi calon daripada PKR iaitu Yo Bin Yi dapat 38,000. Tinggi saja, tinggi sangat-sangat. Terlalu tinggi dia punya majoritinya. Tapi begitu juga di Bentayan. Kursi Bentayan, Dewan Undang Negeri Bentayan juga. Kerana pengundinya majoritinya bukan Melayu. Lim Kim Hing yang diturunkan oleh BN dapat 4,649, sedangkan Eng Yak Ho PKR dapat 18,000. Tinggi saudara, tinggi. Begitu juga di Simpang Renggam. Simpang Renggam, Muhammad Radhi Amin Barisan Nasional dapat 6,900, sedangkan Datuk Saluddin Ayub daripada Amanah lah, dari PKR, dia memperoleh 14,640. Dr. Mat Mazli PAS dan juga Ahmad Hashim dia bebas, hilang ruang pertaruhan. Di Bukit Naning ada ruang. Jadi kalau bekerja keras maka Bukit Naning ni ada ruang. Sebab Hassan Johari dulu dapat 5,700. Calon PKR Muad Isharuddin dapat 7,200, tapi lebih kurang 1,000 lebih. 1,500. Dan calon PAS dapat 1,600. Sebab itu saya katakan bila ada perselisihan begitu, ada ruang untuk calon-calon daripada UMNO ini mencapai kejayaan dalam pilihan raya di negeri Johor akan datang. Saudara, setakat itu yang saya dapat beli laporan. Esok saya akan bagi apa-apa pencerahan, tapi besok saya mungkin ada live dengan Ketua UMNO bahagian Bangi. Jadi kita tengok apa yang kita boleh lakukan besok, dan saya amat mengharapkan agar teman-teman di Johor teruskanlah untuk meneruskan perjuangan ini. Dan yang paling penting, elakkanlah untuk bercakap soal poster boy. Elakkanlah pemimpin-pemimpin yang kata tadi pemimpin tembuluk. Kita amat mengharapkan akan hadirnya pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Kena ingat, UMNO itu lahirnya daripada istana, dari rakyat untuk rakyat. Perjuangan kita lain tidak ada, adalah untuk memastikan warga bangsa kita ini terus hidup makmur di bumi merdeka ini. Bersamalah kita perjuangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.